Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okay, yang sudi bersama-sama dengan cikgu sekarang untuk sama-sama belajar tentang ilmu biologi, iaitu biologi tingkatan 5 KSSM. Hari ini cikgu akan membantu pelajar untuk memahami tentang bab 1, iaitu tajuk tisu meristem dan pertumbuhan di dalam tumbuhan. Okey, cikgu harap pelajar telah bersedia ya dengan peralatan yang diperlukan, iaitu buku catatan, pen, buku teks, okey, dan juga gambar rajah pada buku teks lah untuk pelajar perhatikan, buat catatan dan sebagainya lah. Baiklah, jika pelajar telah bersedia, jom cikgu akan mulakan dengan perkongsian cikgu yang pertama. Okey, pelajar perhatikan kepada gambar yang cikgu paparkan di sini. Okey, ini menunjukkan perkembangan biji benih ya. Biji benih sudah tentu pelajar pernah melihat tentang percambahan biji benih ini. Okey, pada pendapat pelajar, bahagian manakah yang akan tumbuh lebih dahulu, lebih awal? Adakah pada bahagian pucuk ataupun pada bahagian akar? Okey. Bagaimana pucuk nak melakukan pertumbuhan sekiranya tidak ada akar kan? Sebabnya kita tahu akar itulah tempat berlakunya pengangkutan air dan juga nutrien untuk perkembangan tumbuhan. Barulah tumbuhan boleh melakukan lain-lain prosesnya seperti fotosintesis dan sebagainya lah. Okey, baiklah, sekarang cikgu akan menerangkan tentang sekumpulan sel yang berada di dalam tumbuhan yang baru bercambah ini. Sel yang dinamakan sebagai sel ataupun tisu meristem. Okey, tisu meristem ini akan mengalami perkembangan untuk memastikan tumbuhan itu dapat berkembang ke peringkat seterusnya. Jadi tisu meristem terbahagi kepada dua, meristem apex dan juga meristem lateral. Sekarang cikgu akan tunjukkan kepada pelajar kedudukan meristem apex dan meristem lateral pada gambar ini. Pelajar perhatikan, meristem apex ada dua, iaitu terletak pada pucuk. Meristem apex pada pucuk dan meristem apex pada akar. Manakala meristem lateral terdapat pada bahagian tengah. Pada bahagian tengah tumbuhan yang terdiri daripada struktur cambium gabus pada batang dan juga cambium vascular. Okey, pelajar dapat dekat situ ya, dapat ya. Tisu meristem ada dua tadi, kemudian meristem apex ada dua, pucuk dan akar, dan struktur pada batang. Jadi setiap jenis meristem ini mempunyai peranan masing-masing dalam memastikan tumbuhan dapat mencapai ketinggian dan juga dapat melakukan proses perkembangan sel. Okey, sekarang apakah definisi pertumbuhan? Okey. Jika pelajar masih ingat pada semasa di tingkatan 4 kita pernah belajar ya tentang pertumbuhan pada haiwan dan juga pada manusia. Pertumbuhan ya. Pada manusia pertumbuhan itu berlaku sejak daripada kita dipanggil sebagai zygote sehinggalah kita berkembang menjadi manusia yang dewasa, kan? Sempurna. Jadi bagaimana dengan pertumbuhan pada tumbuhan? Adakah sama seperti manusia? Ataupun berbeza ataupun sangat berbeza. Okey. Sekarang cikgu akan menerangkan tentang pertumbuhan pada sel, bahagian yang berlakunya pertumbuhan pada tumbuhan, iaitu yang pertama sekali pertumbuhan berlaku pada pucuk. Sekarang kita tengok pada pucuk. So ada dua gambar yang cikgu paparkan di sini. Yang ini gambar mikrograf. Okey, gambar mikrograf yang diambil menggunakan mikroskop elektron. Jadi pelajar tengok dekat situ yang dilabel
yang dilabel sebagai meristem apex dekat sini. Okey, meristem apex. Okey. Pada pucuk. Dan kalau kita perhatikan kepada gambar yang dilukis, ya, gambar yang dilukis, maka kita akan perhatikan lebih jelas. Kita akan dapat lihat lebih jelas. Pelajar perhatikan kepada gambar yang dilukis ini. Ini adalah struktur yang sama, cuma ini gambar yang betul, ini gambar yang dilukis. Okey. Sekarang pelajar fokus kepada gambar ini, kita akan perhatikan kepada zon-zon yang ada pada bahagian pucuk ni, iaitu ada 4 zon, ya. Zon pembahagian sel paling atas sekali, zon pemanjangan sel, zon pembezaan dan juga tisu matang. Kemudian pada bahagian atas sekali ni adalah pucuk, okey, pucuk. Lepas tu primordium daun. Kemudian pada zon pemanjangan, terdapatnya tisu vaskular yang baru nak terbentuk, ya, yang mula nak terbentuk, tisu vaskular. Yang mana tisu vaskular ni nanti akan menjadi xilem dan juga phloem. Okey, perhatikan pada bahagian zon pemanjangan. Okey, zon pemanjangan tadi tisu vaskular baru nak terbentuk. Perhatikan pada zon pembezaan. Pada zon pembezaan ini terdapatnya xilem dengan phloem yang telah sempurna pembentukan dia. Dan ada, okey, xilem, phloem, ada cortex, ya, bahagian tepi ni. Bahagian sini ada cortex, okey, sini pun cortex, dan bahagian paling tepi sekali dinamakan sebagai epidermis. Okey, boleh? So, sangat senang, ya, untuk pelajar ingat daripada gambar ni. Ada 4 zon. Kemudian pelajar ingat pada zon pemanjangan apa yang berlaku. Zon pembezaan apa yang telah ada dekat situ. Okey. Okey, sekarang kita perhatikan pula kepada zon pertumbuhan sel pada hujung akar. Okey, kita cuba perhatikan. Ada 2 gambar dekat sini. So, kita perhatikan gambar yang betul ni dulu. Gambar micrograph ni. Pelajar boleh nampak dekat sini ada meristem apex, kan? Okey, ini meristem apex. Okey, yang ni meristem apex. Kemudian bahagian hujung ni adalah jidat akar. Okey, kita perhatikan pula kepada gambar yang betul. Gambar yang dilukis. Gambar yang dilukis ini, pada gambar yang dilukis ni ada 4 zon juga, sama seperti bahagian pucuk tadi. Ada bahagian paling bawah ni zon pembahagian sel, zon pemanjangan, okey, zon pembezaan, dan atas ini tisu matang. Kemudian pada belah kiri ini pula kita dapat lihat ada jidal akar, ada meristem apex akar. Okey, ada tisu pada zon pemanjangan. Pada zon pemanjangan ni adanya tisu vaskular yang mula nak terbentuk. Okey, baru nak terbentuk. Kemudian pada zon pembezaan sudah terbentuk, ya, xilem dengan phloem. Dan juga pada zon pembezaan terdapatnya rambut akar dan ada cortex. Okey, bahagian ini cortex. Okey. Mudah saja, kan? Mudah saja untuk ingat. Tidak banyak beza dengan pucuk. Cuma pada zon pembezaan terdapatnya rambut akar. Okay. So, sekarang kita akan pergi kepada perkongsian cikgu yang seterusnya. Baiklah. Okey, sekarang kita akan cuba faham tentang 3 zon pertumbuhan sel, iaitu zon pembahagian sel, zon pemanjangan, zon pembezaan. Kalau pelajar ingat semula kepada penerangan cikgu tadi tentang perkembangan pada bahagian pucuk dan akar,
terdapatnya 3 zon ni kan. Dan juga yang atas tu zon sel matang. Okey, sekarang kita akan tengok pada zon masing-masing 3 zon tadi, apa yang berlaku kepada perkembangan sel secara spesifik. Iaitu, zon pembahagian sel. Pada zon pembahagian sel, keadaan sel, zon pembahagian sel ni dia terletak pada hujung tu kan. Okey. So dia keadaan selnya adalah seperti ini, iaitu dia mempunyai vakuol yang kecil. Kemudian mempunyai sitoplasma, nukleus, dinding sel. Okey. Jadi pembahagian ini, zon pembahagian ini biasanya berlaku pada meristem apex. Okey, meristem apex iaitu pada bahagian pucuk dengan akar tadilah. Yang mana selnya sangat aktif membahagi secara mitosis. Jadi bila dia aktif membahagi, maka dia akan menambahkan bilangan sel. Bila bilangan sel bertambah, maka kepanjangan batang akan bertambah. Sebab sel yang apabila terbentuknya sel baru, maka sel yang lama akan tertolak. Okey, kalau ini berlaku kepada pucuk, maka dia akan tertolak ke bahagian bawah, iaitu pada bahagian batang. Maka batang akan menjadi semakin panjang. Okey, sekarang itu zon pembahagian sel. Kita tengok pula zon pemanjangan sel. Okey, bagi zon pemanjangan ini, pelajar di sini, duduk sini cikgu, duduk sini. Okey, cikgu nak pelajar faham dulu gambar rajah, perhatikan dulu gambar rajah sebelum kita tengok kepada penerangan dia. Bagi sel-sel yang berada pada zon pemanjangan, keadaan dia adalah seperti berikut, iaitu mempunyai vakuol yang kecil dan banyak. Kemudian sel itu akan berkembang di mana vakuolnya akan menjadi semakin besar. Okey, seterusnya vakuol kecil tu akan bergabung membentuk satu vakuol yang besar. Okey. Jadi kenapa dia berlaku macam tu? Kenapa itu yang berlaku daripada kecil jadi besar, lepas tu besar jadi lagi besar? Okey, kerana ini yang berlaku ya. Iaitu sebenarnya sebenarnya sel-sel sedang mengalami pertambahan saiz. Kenapa dia berlaku pertambahan saiz ni? Kerana sel telah berlakunya resapan air masuk ke dalam sel secara osmosis dan juga penyerapan nutrien yang lebih banyak. Okey. Dan bahan-bahan ini, air dan juga nutrien, tersimpan di dalam vakuol. Okey. Kemudian kita perhatikan tadi vakuol kecil bergabung membentuk vakuol yang besar. Jadi itu dipanggil sebagai pemvakuolan. Okey, ini adalah satu istilah yang pelajar kena ingatlah. Okey. Jadi apabila ini yang berlaku, tekanan kepada vakuol yang terisi dengan air dan juga nutrien, maka berlakulah juga tekanan terhadap dinding sel. Okey, jadi berlakulah sel menolak dinding sel ya, menyebabkan sel menjadi semakin panjang, memanjang dan melebar. Okey. Jelas ya di situ? Sekarang sel sudah dalam keadaan yang bersaiz besar. So apa yang akan berlaku kepada sel seterusnya apabila dia memasuki zon pembezaan? Okey. Matlamat dia dalam zon pembezaan ini, dia nak mencapai saiz maksimum sebab dia nak menjadi satu sel yang lebih berfungsi secara spesifik. Nak jadi sesuatu lah. Okey. Okey, so sekarang dia akan membentuk tisu kekal. Tisu kekal kita panggil dekat sini, istilah dia tisu kekal. Contohnya epidermis, cortex, xylem dan juga phloem. Sel yang khusus ini akan mempunyai fungsi yang spesifik. Jadi di sini cikgu berikan dua contoh kepada pelajar. Contohnya sel epidermis yang berada pada daun akan melakukan pembezaan dan akan membentuk sel pengawal. Okey, untuk mengawal bukaan liang stoma. Bukaan dan penutupan liang stoma. Manakala
Sel epidermis pada akar pula akan membahagi dan membentuk sel rambut akar. Okey, untuk nambahkan jumlah luas permukaan untuk penyerapan air dan juga nutrien dan mineral. Baiklah. So, cikgu harap pelajar jelas ya di situ tentang perkembangan sel-sel pada setiap zon dan juga lukisan yang ada yang cikgu paparkan tadi. Okey, sebagai selingan ya, cikgu selitkan di sini daripada buku kita ya. Okey, apa yang dibincangkan di sini? Ni adik dia tanya ni, ada kucing kat situ. Cepatnya hero membesar. Adakah proses pertumbuhan haiwan sama seperti pertumbuhan tumbuhan abang? Okey, so abang ni penjawablah. Tak sama adik, proses pertumbuhan haiwan berlaku di seluruh tubuhnya. Haiwan dengan manusia, pertumbuhan berlaku di seluruh tubuhnya. Manakala proses pertumbuhan tumbuhan lebih nampak tak kat situ? Lebih giat pada bahagian yang mempunyai tisu meristem. Jadi pelajar sudah pun mengenal tentang tisu meristem dan kedudukan tisu meristem. Betul tak? Okey, kita jumpa pada slide yang seterusnya.